Salam sejahtera, saya Prasad Michael dan anda bersama Warta Perdana Rabu 1 April. Semakin hari, keretakan Pakatan Rakyat semakin terserlah. Hari ini, pemuda PAS Selangor mempersoal niat ahli Parlimen Taiping, Nak Kong Meng, memaparkan poster Mursyidul Am PAS, Datuk Harundin bersama Menteri UMNO di laman Facebook. Pada sidang akhbar di Pejabat PAS Gombak, Ketua Pergerakannya, Syarhan Humaizi Halim berkata, poster yang dimuat naik sejak petang Sabtu lalu menghina ulama PAS. Poster yang tersebar menunjukkan Harun sedang berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Bahrom dan bekas timbalan Presiden PAS Nasaruddin Mat Isa. Sementara pada sebuah forum hudud malam semalam, anak bekas Presiden PAS Datuk Fadzil Noor mahu perwakilan parti memilih pemimpin yang mampu meneruskan legasi Allahyarham ayahandahnya. Okey, contohnya Husam dia lead dalam pentas Wan MDB. Ini bukan kempen Mak Sabu akan lead dalam kempen InsyaAllah akan dilaksanakan. Saya pun tak ada maklumat macam tu saja. Tapi ini pemimpin dalam PAS yang patut kita julang. Kenapa kita nak melihat kepada few leaders dalam PAS yang mengapi-ngapikan hudud ini, sedangkan mereka mungkin tidak ada kredibiliti di mata masyarakat? Seperti yang dijanjikan oleh Kerajaan, Cukai Barangan dan Perkhidmatan yang dikuatkuasakan hari ini bukan gurauan 1 April. Hari ini, lebih 10 aktivis anti-GST kembali ke Ibu Pejabat Jabatan Kastam di Kelana Jaya selepas Isnin lalu mereka dikasari dan ditangkap polis ketika cuba menghantar satu memorandum berhubung 106 soalan mengenai Cukai Barangan dan Perkhidmatan. Kedatangan mereka dengan membawa sejambang bunga sebagai simbol lawatan aman disambut dengan kehadiran puluhan polis anti-rusuhan dan sepasukan unit anjing pengesan. Dalam pada itu, Ketua Solidariti Anak Muda Malaysia Badrul Hisham Shahrin berkata pihaknya akan mengumpulkan seramai 1 juta rakyat bagi membantah GST yang dijadualkan pada 1 Mei ini. Kita akan kumpul rakyat 1 juta. Respon betul-betul kerajaan Malaysia. Kamu kena ingat, Najib Tun Razak, kamu Menteri Kewangan, kamu ada 47% je penyokong dalam negara Malaysia. You are minority, we are majority. And among the minority itself, Mahathir, Tengku Razali, ahli Parlimen Sarawak ni, berapa ramai among the minority itself juga bangkit dan menentang GST. Maknanya kamu sangat sedikit. Kita tak akan beragak-agak untuk kumpul rakyat, untuk sedarkan Najib Tun Razak, batalkan GST segera. Ini cukai yang menindas rakyat, mengayakan orang kaya. Sementara itu, beberapa ahli Parlimen Pakatan Rakyat mendedahkan hari pertama GST dilaksanakan menyebabkan pasaran di negara ini menjadi kelam kabut. Menurut ahli Parlimen Segambut Lim Lip Eng, sebagai contoh, surat khabar yang sepatutnya dikecualikan dari GST tetapi kedai yang menjualnya mengenakan bayaran tambahan. My assistant went to a shop, a very reputable established shop, 7-Eleven, in one of the affluent area in KL, Desa Park City, bought a newspaper, The Star, and the worker insisted that my assistant has to pay the 6% GST. The Star is selling at 120, right? So I have a receipt here. So the GST 6%, he has to pay another 7 cents, but they round up. So my assistant has to pay 125 instead of 120. He has to pay 125 for the Star. Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelayakan sebagai ahli Parlimen Permatang Pau berkuat kuasa serta-merta selepas Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunannya pada 16 Mac lalu. Dengan perkembangan itu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Asmawi Muhammad juga menolak permohonan Anwar bagi kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar keputusan Ketua Pengarah Penjara dan Menteri Dalam Negeri yang tidak membenarkannya hadir ke sidang Parlimen. Bagaimanapun, keluarga Anwar mempersoalkan keputusan Lembaga Pengampunan itu. Dalam perkembangan berkaitan, Pembangkang Selangor menggesa kerajaan negeri melantik pemimpin lain bagi jawatan Penasihat Ekonomi Negeri bagi menggantikan Anwar. Dun Sungai Burung Datuk Muhammad Samsudin Lias berkata Menteri Besar Azmin Ali perlu berani bertindak kerana terdapat ramai lagi pakar ekonomi yang mampu berhikmat. Sementara itu, Ketua Whip DAP Anthony Loke berkata Pakatan Rakyat hanya akan membincangkan
Jabatan Ketua Pembangkang selepas Speaker Dewan Rakyat mengeluarkan notis berhubung kekosongan kerusi Permatang Pauh. Menurutnya, Pakatan akan bermesyuarat bagi menentukan Ketua Pembangkang yang baru selepas pilihan raya kecil diadakan, tetapi setakat ini Tan Sri Pandika Amin Mulia masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung perkara itu. Akhir sekali, jika anda melayari Kini TV sejak pagi tadi, anda akan dapati laman kami telah bertukar kepada hitam putih sepanjang hari ini. Ini adalah sebagai tanda bantahan terhadap penahanan 5 rakan daripada portal berita The Malaysian Insider. Dengan itu, sekian Warta Perdana Rabu 1 April. Terima kasih kerana sudi bersama saya, Prasad Michael. Untuk berita dan video lanjut, sila layari www.kinitv.com/pm. Salam hormat.